Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Untuk makluman saudara-saudari, hari ini saya akan membuat dua live ringkas. Ya. Ini live pertama. Dan selepas sahaja live ini berakhir, saya akan tunggu selama 5 minit dan akan membuat live kedua. Ya, yang ringkas. Jadi kepada saudara-saudari, jangan ke mana-mana. Selepas live ini akan berlaku satu lagi live ringkas di mana saya akan membincangkan isu yang tengah hangat diperkatakan ataupun dimainkan, bagi saya dimainkan sebagai propaganda, iaitu kononnya ada komplot, pernah berlaku komplot 3 Tan Sri. Ya. So itu saya akan jelaskan dalam satu live yang akan menyusuli live ini. Jadi selepas live ini jangan ke mana-mana, tunggu, saya akan memulakan dalam 5 minit live kedua. Ya. Jadi untuk live ini saya nak khusus menjelaskan satu krisis yang berlaku di dalam UMNO atau sedang memuncak di dalam UMNO. Ya. Walaupun apa penafian yang cuba dibuat oleh pihak berkaitan, tetapi ada satu ketegangan yang sedang berlaku, ya, dan ketegangan ini saya difahamkan adalah di antara kluster mahkamah, khususnya Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Okey, sebab berlaku ketegangan ini, kalau anda rujuk live saya semalam, saya dah jelaskan bahawa apabila pelantikan Ismail Sabri dibuat, ada satu persefahaman atau perjanjian yang telah dimasuki antara Zahid dan pihak-pihak tertentu dan Ismail Sabri, bahawasanya UMNO akan menyokong pencalonan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Ada berlaku komplot untuk menumbangkan Muhyiddin Yassin. Suka tak suka, apabila Ismail Sabri terlibat sama mengambil jawatan Perdana Menteri, maka terlibat samalah. Okay. So mereka bersetuju untuk mencalonkan Ismail Sabri, tetapi Ismail Sabri juga perlu bersetuju dan telah bersetuju bahawa sebaik sahaja angka COVID menurun dan pilihan raya boleh diadakan, maka pilihan raya parlimen harus dibubarkan. Okey. Dan kita lihat pilihan raya memang boleh diadakan. Okey. Dan lebih 95% dewasa dan sebagainya sudah divaksin penuh. Dan oleh itu, dan kini kita sedang memasuki fasa pilihan raya negeri Sarawak. Jadi sebenarnya sudah boleh adakan pilihan raya, dan ikut janji Ismail Sabri, sepatutnya pilihan raya perlu diadakan, maknanya parlimen perlu dibubarkan. Tetapi sudah berlaku ketegangan, kerana Zahid nak pilihan raya secepat mungkin, khususnya selepas keputusan kes rayuan SRC, di mana Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bagi menyabitkan Najib bersalah, dan juga mengenakan hukuman penjara 12 tahun kali 7 dan denda 210 juta. Jadi apabila hukuman itu dikekalkan, Zahid membuat satu mesyuarat MKT secara tergesa-gesa, dan di situ ada dibincangkan isu nak mempercepatkan pilihan raya lebih cepat daripada MOU. Jadi apa jua kenyataan yang dikeluarkan lah. Saya faham pemuda UMNO keluar kenyataan, kononnya UMNO sepakat bersetuju untuk mengadakan pilihan raya seawal bulan April, tidak gaduh di situ, tapi hakikatnya lain. Mereka nak awalkan lebih awal dari MOU. Sebab persefahaman antara Ismail Sabri dengan Zahid dan sebagainya, apabila mereka bersetuju untuk mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tidak ada kaitan dengan MOU. Okay, so di sini sudah berlaku ketegangan sebab kluster mahkamah nak pilihan raya dipercepatkan selepas PAU, parlimen bubar, dan Ismail Sabri dia lebih rela tunggu,
Dan alasan yang diberi oleh Ismail Sabri, ya, kononnya dia nak membetulkan kesihatan negara dan sebagainya, itu adalah lawak jenaka yang besar. Sebab ini adalah gerombolan gagal yang sama, gerombolan gagal ahli-ahli parlimen yang sama, muka-muka hampir semuanya sama dalam kabinet dan pentadbiran. Ini juga adalah kerajaan yang mengamalkan dasar sogokan jawatan dan kedudukan yang sama, ya. Dan angka COVID turun bukannya sebab mereka melakukan satu dasar baru, ya, untuk mengubah kesihatan, status kesihatan negara. Ianya turun selepas berjuta rakyat terseksa, sama ada penurunan disebabkan penurunan sumber pendapatan ataupun ada yang hilang sumber pendapatan, semuanya sebab kegagalan mereka. Jadi itu hanya alasan. Saya setuju dengan Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir yang berkata dia beri grade F kepada kerajaan Ismail Sabri. Gagal, memang gagal. Okey, so itu alasan lah. Hakikatnya Ismail Sabri dah pegang jawatan Perdana Menteri, dan kalau dia lepaskan, kalau dia mencetuskan pembubaran parlimen, UMNO tidak akan mencalonkan dia sebagai calon Perdana Menteri. So di situ mereka nak adakan kem Ismail Sabri ini lebih kepada Muhyiddin lah. Mereka nak adakan pemilihan UMNO dulu, supaya dengan harapan boleh berlaku perubahan dalam tampuk kepimpinan parti. Hanya dengan cara itu Ismail Sabri boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. So ini adalah satu pergelutan jawatan Presiden dalam UMNO yang terikat dengan siapa yang akan jadi calon Perdana Menteri pada PRU 15. Itu cerita sebenar dia. So sekarang ni kluster mahkamah, kalau dia tarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Ismail Sabri, ya, kalau dia tarik lah, sebab Ismail Sabri contohnya dia tak nak buat pilihan raya, contoh andai kata, okay, isunya sekarang Ismail Sabri dapat sokongan daripada Pakatan Harapan dalam bentuk MOU. Itu pun makan diri Pakatan Harapan, sebab makin lama PH terlibat dalam MOU ni, makin hipokritlah PH di mata rakyat, khususnya penyokong PH. Sebabnya di sini Kit Siang mengkritik itu tak betul, ini tak betul, semua tak betul, tapi di sana dia beri nyawa kat Ismail Sabri. Kita boleh lihat PH kena belasah di Melaka dan PKR hampir hangus, dan penolakan besar-besaran terhadap Anwar. So itu satu. Tapi apa pun, jika kluster mahkamah dan sebilangan ahli parlimen menarik sokongan daripada Ismail Sabri, maka ia akan jadi situasi pelik. UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan jadi minoriti, dan PH akan jadi majoriti. Jadi penyokong PH akan lagi marah dengan PH dan tanya, bagaimanakah anda beri nyawa kepada Ismail Sabri sedangkan anda majoriti, anda yang patut jadi kerajaan. Ismail Sabri dengan BN, PN semua perlu duduk tepi. Dan di belah Ismail Sabri pula akan timbul tekanan dari dalam. Bagaimanakah anda sebagai minoriti boleh kekal dalam kedudukan ini sedangkan anda dah tidak ada majoriti dan sepatutnya anda dapatkan mandat baru. Jadi memang kalau kluster mahkamah menarik sokongan, akan berlaku krisis yang berkemungkinan besar menjurus kepada pembubaran parlimen lebih awal. Itu yang saya jangkakan. Okey, tapi adakah benda ini akan berlaku atau tidak? Ini kita lihat kemudian, ya. Okey, imam-mah tak payahlah gaduh, kita sama-sama beragama Islam. Itu perlu diberitahu kepada UMNO dan sebagainya, PAS dan sebagainya yang tengah bergaduh, yang memecah belahkan ummah, ya. Jadi ini semua kes bila nak ada pilihan raya ni semua nak tarik nyawa. Ini semua nak melengahkan sesuatu yang tidak boleh diubah lagi, iaitu rasa meluat rakyat terhadap gerombolan ini. Okey, cuma ini adalah pergelutan dalaman. Sebab kalau Ismail Sabri mencetuskan pilihan raya sekarang, ya, seperti mana yang sedang ditekan oleh blogger-blogger, laskar-laskar yang pro Najib, yang rapat dengan Najib, yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib, Zahid dan sebagainya, yang sedang menekan untuk diadakan pilihan raya awal.
Masalahnya Ismail Sabri tahu kalau dia setuju, lepas tu bila dah cetus pilihan raya, UMNO tidak akan mencalonkan beliau sebagai Perdana Menteri sebab ada perbincangan nak calonkan Tok Mat Hassan. Maknanya Tok Mat Hassan kena bertanding kerusi Parlimen dan sekiranya menang, dia boleh jadi calon Perdana Menteri. Sebaliknya, jika Ismail Sabri menunggu dan menekan UMNO agar mengadakan pemilihan parti, maka boleh beliau mengambil alih atau cuba mengambil alih tampuk kepimpinan parti. Tetapi percayalah, langkah Ismail Sabri ni akan gagal kerana akhirnya beliau akan ditekan untuk mencetuskan pembubaran. Kalau tidak, saya jangkakan akan berlaku penarikan sokongan sebilangan ahli parlimen dari dalam UMNO. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas live ni, sebentar lagi dalam 5 minit saya akan mulakan satu live baru di mana saya akan jelaskan isu 3 Tan Sri yang sedang dimainkan, propaganda 3 Tan Sri yang sedang dimainkan kerana Kem Najib, ya, sama ada mereka ni berhubung secara langsung ke tidak langsung atau tidak berhubung dengan Najib, tapi kumpulan penyokong Najib ni sedang memainkan propaganda baru. Kononnya ada komplot 3 Tan Sri dulu untuk menumbangkan Najib pada tahun 2015. Saya akan jelaskan mengapa ianya propaganda sebentar lagi. Jadi bersama saya sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, dalam 5 minit hingga 10 minit saya akan mulakan live baru. Sementara itu pastikan anda share live ini ramai-ramai. Baik, Assalamualaikum.